kita tak payah pergi laju-laju. Okey, kita pergi step by step supaya yang penting apa yang saya sampaikan tuan-tuan boleh faham kan. Boleh faham dan nanti tuan-tuan boleh apply kan dalam trading masing-masing. Tak perlu kita nak pergi cepat-cepat pun. So saya record. Okay, so malam ni seperti yang dijanjikan, kita akan mulakan kelas dengan topik BBMA. So macam sebelum saya start kelas BBMA ni, saya nak terima kasih kepada Cikgu Omar Ali, Master of BBMA, kerana disebabkan dia lah, disebabkan nota, disebabkan ilmu yang dia sampaikan, saya dapat pemahaman untuk teknik BBMA ni. Dan untuk maklumat juga, saya nak faham ilmu BBMA ni mengambil masa yang lama, dengan masa yang lebih kurang 2 tahun. So 2 tahun untuk saya betul-betul faham, untuk saya betul-betul make profit menggunakan teknik BBMA. So apa yang saya nak beritahu ialah BBMA ini satu teknik yang agak teknikal, yang agak orang kata memerlukan pemahaman yang betul-betul mendalam lah. Bukan seperti teknik SNR ataupun teknik trend line yang kita belajar kan. Dia just faham konsep, mana support, mana resistance, and kita marking dan kita cari untuk level of entry. Okay, tetapi teknik BBMA ni dia agak complicated sikit. Alright, dia agak complicated, tetapi kalau kita betul-betul faham, kita betul-betul tengok elemen-elemen. Okay, BBMA ni dia ada banyak elemen-elemen. So untuk betul-betul faham tu, kita kena pergi step by step. Kita kena tahu setiap elemen tu, setiap garisan, setiap indikator tu apa penerangan dia, apa function dia terhadap kita punya pergerakan candlestick. Okay. Alright, so sebelum tu siapa yang tak offkan mic ada gangguan sikit. Okay, saya minta semua student saya offkan mic sekejap. Boleh? Tuan Zainuddin Okay, alright, terima kasih. Okay, so saya dah sediakan nota untuk NBMA ni. Alright, saya dah ada sediakan nota. Okey, apa tadi? Okay, saya mengambil masa yang 2 tahun sebab tadi BMA ni agak teknikal, so dia harap semua student dalam ni boleh sabar. Okey, yang betul kan BMA ni kita kena sabar sebab sebelum kita masuk entry ni, kita kena tahu elemen ni dan kena tahu step by step. Dia ada signal, ada setup, ada confirmation, alright? Dia bukan cakap okey dapat satu signal terus entry, tak ada okey. Dia kena sabar. Tetapi insyaAllah, walaupun kita kena banyak bersabar mengenai teknik BMA ni, tetapi dia punya hasil, dia punya pulangan dia macam ni. Terbaik. TikTok. Okay. Orang kata apa, sabar itu indah, sabar itu manis kan. So dalam teknik ni, kita kena betul-betul tunggu setup yang komplit sebelum kita masuk entry. Alright. So seperti yang anda tengok di skrin ni, ini adalah nota yang saya buat untuk sebenarnya nota ni untuk basic dan advanced PVA, okay. Tapi malam ni saya tak berhajat untuk share terus advanced, di mana macam saya kata tadi, kita go one by one, alright. So kita pergi kepada basic PVA dulu, okay. Okay, so kita pergi ke basic PVA dulu, right. Dah ready semua Kalau tak faham masa saya tengah mengajar ni, boleh onkan mic dan terus bertanya lah, alright, ataupun type dekat chat yang kat sebelah tu Okey, ini ialah nota yang saya buat. Saya siapkan sendiri berdasarkan pemahaman saya. Saya dah belajar selama 2 tahun dan saya mengajar BMA ni selama setahun awal tu, dan ramai student yang tak faham Bukan tak faham, dia macam blur lah. Lepas masuk dalam kelas tu, dia masih banyak bertanya. Bermaksud dia masih tak faham. So, mula-mula saya ambil nota daripada cikgu saya lah. Alright. Bila saya menggunakan nota dia, mereka sudah tak faham dan saya decide untuk saya buat nota sendiri. So saya buatlah nota sendiri. Saya masa 6 bulan 6 bulan saya masa untuk saya siapkan nota ni. Di mana saya harap nota yang saya buat ni dah simplify dah lah untuk student boleh faham. Dan selepas itu, menggunakan nota yang saya buat ni, kelas selepas itu, dan alhamdulillah student dah boleh capture apa yang saya nak bagi tahu kan. Dia boleh faham So saya harap dalam kelas ni nanti, okay, semua student dapat betul-betul faham apa yang saya nak ajar dalam teknik BMA Okey.
So first kali BMA so apa itu BMA kan? Kalau tanya apa BMA kan? So yang tak faham BMA lah, BMA teknikal kan? So kalau nak jawab betul-betul, kalau tanya apa itu BMA? Kalau BMA ialah satu teknik, okey, ilmu teknikal yang digunakan dalam trading forex dan dia adalah kombinasi antara dua elemen ataupun dua indikator. Senang cakap dua indikator lah. Alright. Yang pertama ialah Bollinger Band. Yang kedua adalah Moving Average. Alright. So BB tu stand for Bollinger Band. Okay. Bollinger Band. MA tu stand for Moving Average. Okay. So combination antara Moving Average dengan Bollinger Band tu itulah terhasilnya BBMA. Alright. So yang master dalam teknik of course lah Tuan Norman ni. Dia dah buat research, dah buat kajian sebelum dia producekan teknik BMA ni kan. So memang benda ni dah proof, dah terbukti benda ni profit. Dan dia pun dah ramai student-student yang berjaya yang jadi cikgu pun dah ramai. So kita just duplicate apa yang teknik BMA Cikgu Amal ni, cuma saya simplify dari segi nota saja. Alright. Okay, so BB ialah Bollinger Band dan MA ialah Moving Average. Okay, ini adalah apa yang kita perlu faham, apa yang perlu tahu pasal Bollinger Band. Kalau saya nak cerita pasal Bollinger Band, satu malam pun tak habis. Siapa itu pengasas Bollinger Band kan? Kalau anda boleh Google sini lah, nama dia John Bollinger. Macam mana dia dapat idea untuk hasilkan Bollinger Band, semua ada. So dari mana asalnya, macam mana dia boleh letak nama Bollinger Band kan? Semua anda boleh Google sendiri lah. Cuma saya nak bawa dalam kelas ni, apa komponen dia, macam mana cara kita nak guna Bollinger Band dan kita nak apply dia dalam kita punya chart MT4 kita. Alright, so Bollinger Band dia ada 3 komponen utama. Alright, yang pertama adalah top BB, yang kedua adalah mid BB dan yang ketiga adalah low BB. Nanti kita pergi one by one. Alright, so kalau anda nak masukkan Bollinger Band di dalam MT4 anda just klikkan indicator dan just tarik je ataupun tekan add indicator, tambahkan dia. Dia datang satu set complete Dia tak ada datang top dulu, lepas tu B yang dah set, low tak ada Dia datang memang set, dia pair 3 garisan dia. Itulah top, mid dan low BB. Alright. Dan saya letak nota kecil kat setiap pergerakan candlestick adalah di dalam Bollinger Band. Of course lah. Alright. Kalau anda tengok dalam gambar yang saya screenshot dalam MT4 ni. So candlestick ni, sama ada dia bull ataupun bear, dia sentiasa berada di dalam range Bollinger Band. Yang biru ni atas top, yang bawah ni low kan. So dia sentiasa, wave dia sentiasa bermain dalam ruang lingkup Bollinger Band. Alright. Okay, kita pergi next. Okay, ini adalah 3 garisan utama Bollinger Band. Yang atas tu ialah top BB. Top BB ni ringkasan untuk top Bollinger Band. Alright, so saya ringkaskan sebagai top BB kan. Nak sebut Bollinger Band tu panjang sangat kan. So kita panggil top BB. Yang tengah ni adalah garisan mid BB ataupun middle. Maksudnya tengah lah. Mid BB. Yang bawah ni adalah low BB ataupun lower Bollinger Band. Alright. So menggunakan 3 elemen Bollinger Band ni sebenarnya kita dah boleh baca market sebenarnya. Alright. Tetapi dia memerlukan pemahaman yang lebih detail lah. So macam mana kita nak baca top, macam mana kita nak baca low kan. So apa fungsi dia, mid BB ni macam mana. Alright. So saya pergi lebih detail lagi fungsi Bollinger Band. Alright. Yang pertama kita tengok fungsi top BB. So apa fungsi top BB? Kita tahu top BB ada 3 garisan, top, mid dan low. Alright. So top BB ni ialah fungsi dia sebagai bumbung bagi pergerakan candlestick. Okey, sebagai bumbung. Bermaksud dia akan ada garisan di sebelah atas tu dan dia bertindak sebagai bumbung. Okey. Dan pergerakan ni ataupun wave candlestick ni dia akan patah balik selepas dia sentuh top BB. Macam bumbung kan? Macam bumbung. Bila naik atas, sentuh je top BB, dia akan patah balik. Dia cuba sentuh lagi top BB, dia akan patah balik. Itu adalah normal pergerakan candlestick ataupun normal wave. Normal dia punya bacaan pergerakan dia lah. Alright. Manakala top BB, apa fungsi top BB? Okay. Top BB adalah rintangan untuk market sama ada untuk naik ataupun turun. Alright. So tengah-tengah dia tu ada garisan yang kita panggil sebagai top BB, mid BB, mid BB yang tengah-tengah tu kita panggil mid BB. So dia adalah rintangan yang terbesar. Dia adalah rintangan market. Sama ada market daripada atas ataupun market daripada bawah, sebelum meneruskan perjalanan dia akan merentas ataupun dia akan melepasi
mid BB dulu. Okey, boleh nampak tak? So bayangkan price tu daripada bawah low BB, dia nak menghala ke top BB di sebelah atas. So sebelum dia sampai atas, dia perlu lalu tengah-tengah tu. Dia perlu lalu mid BB kan. Jika dia berjaya break mid BB, dia akan mencari top BB. Okey, tetapi jika dia tak berjaya break mid BB, apa akan jadi? Dia akan patah balik mencari low BB. Sama juga kalau price daripada atas, daripada top BB, okey, dia akan mencari low BB. Tetapi dekat tengah-tengah tu ada mid BB, dia akan cuba lepas mid BB dulu. Jika berjaya lepas, dia akan terus ke low BB. Okey, nanti kita tengok dalam momentum nanti saya just nak bagi tahu, nak bagi anda nampak dulu. Okey, jika dia berjaya break mid BB, dia akan mencari low BB. Tetapi jika dia reject mid BB, so apa jadi? Dia akan patah balik mencari top BB. Okey, itu ialah fungsi mid BB. Manakala low BB berfungsi sebagai lantai bagi setiap pergerakan candle lah. Okey, low ni dia rasa yang paling bawah tadi, dia akan jadi lantai. Alright, ibarat kita kita campak bola pingpong ke lantai lah, dia akan melantun. Alright, so lantunan dia ialah pada low BB. Okay, low BB, dia sentuh low BB, dia naik atas kan. Dia cuba ke top, kalau lepas mid dia akan top, kalau reject dia akan lantun kat bawah lagi. Okay, so lantunan-lantunan tu ataupun dia panggil wave dia tu adalah antara low dengan top. Okay, mid tu sebagai rintangan dia. Sama ada dia berjaya break ataupun dia rejection. Okay, so Bollinger Band ni ada dua jenis. Alright, ataupun orang panggil dua trend lah. Dua kalau nak tengok dia ada dua tu. Alright, yang pertama adalah BB mendatar. Yang kedua BB mengembang. Okay, BB mendatar kita tengok dia berlaku apabila price tu tengah sideways. Tengah dalam keadaan sideways. Macam tak? Okay, ni sampai sini sampai low, dia lantun atas, sampai top, dia turun bawah balik, sampai low. Ni nak naik atas tapi tak lepas, jadi reject low. Okay, naik atas, lepas, naik atas, sentuh top. Okay, lantun balik. So, dalam keadaan sideways, range harga yang lebih kurang sama, dia akan mendatar. Bermaksud masa tu pergerakan ataupun setengah orang cakap laut tenang. Apa maksud laut tenang? Laut tenang ni ialah pergerakan yang dalam range harga yang lebih kurang sama. So dia tak ada trending. Dia tak ada tengah trend lah. Sama ada naik ataupun tengah menurun kan. Okey. Dan BB yang kedua kita kenal sebagai BB mengembang. BB mengembang ni dia berlaku semasa market tengah trending. Sama ada uptrend ataupun tengah downtrend. So candlestick ni dia akan mencakah lah. Dia akan membuka Bollinger Band tu. Dia akan menolak Bollinger Band ni supaya terbuka, supaya mengembang. Okay? Kalau tengok ni kan. So candle yang merah ni dia tutup di luar BB, bermaksud Bollinger Band akan terbuka. Dia tutup lagi luar BB, terbuka lagi kan. So yang atas tu akan follow terbuka. Alright? Dia seolah-olah dia macam kalau bawah terbuka, di atas tu terbuka lah. Dia tak ada berlaku bawah terbuka, atas straight tak ada. Okay, sama juga kalau case tengah uptrend, bila candlestick menolak Bollinger Band untuk mengembang ke atas, automatik bawah low BB dia akan mengembang juga. Alright, ini berlaku secara automatik lah. Alright, so masa market tengah sideways, dia BB ni mendatar, maka semasa market tengah trending, BB ni akan mengembang. Alright, boleh? Okay, itu tadi menggunakan MT4 dalam laptop ataupun PC. Kalau dalam phone, okay, dia akan jadi macam ni lah. Alright, so BB mendatar dan BB mengembang kan. Market tengah trending. Alright. Boleh? Okay, kita terus seterusnya. Bollinger Band ni masa-masa downtrend. Okay. Ini kita cakap pasal Bollinger Band yang mengembang. Masa downtrend, semua candlestick close di bawah mid BB. Okay, candlestick berada di antara mid dengan low. Okay, untuk kita nak baca trend. Macam mana kita nak tahu trend tu uptrend ataupun downtrend. Alright. Yang pertama kita tengok candlestick tu berada di bahagian atas BB ataupun di bahagian bawah BB. Macam mana kita nak kenal bahagian atas dengan bawah? Okay, yang pertama kita tengok candlestick tu adakah dia berada di antara mid BB dengan top BB. Right? Jika dia berada di antara mid BB dan top BB, maka masa tu market tengah uptrend. Uptrend antara mid dengan top uptrend. Tapi jika
candlestick berada di antara mid dengan low BB, itu maksudnya market tengah downtrend. Kita nak baca trend dalam menggunakan teknik Bollinger Band senang je. Alright, kita tengok candlestick dia bermain di bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Dia ada dua bahagian kan. Kat tengah-tengah tu mid sebagai rintangan ataupun pemisah. Yang top dengan low ni sebagai kita nak tengok trend dia. Okey. Nanti kita tengok Alright, so seterusnya. Okey, kita dah habis BB. Okey, saya buka dulu MT4 untuk kita sama-sama. Kita tengok dulu BB sebelum kita pergi kepada moving average. Okey, kita buka mana-mana pair. Alright. Contoh saya buka pair dan saya buka pair UJ. Nampak tak? Okey, saya cuba share pair. Okey, nampak So saya buang dulu moving average ni. Biar tinggal Bollinger Band saja. Kita buang semua. Kita buang indikator lain. Alright. Sekarang tinggal Bollinger Band Saya besarkan garisan. Okey, kita nampak. Okey, ini yang saya kata tadi Bollinger Band semasa sideway Nampak? Sampai sini lah. Ini pun sideway lagi. Okey. Dia seakan-akan Bollinger Band ni dia mendatar. Yang jelas nampak mendatar ialah di kawasan sinilah. Okey, nampak. Dia straight je. Hilang pula. Okey, dia straight je. Okey. Semasa Bollinger Band mendatar ni, pergerakan market adalah sideway. Dia tak ada trend. Okey, dia tak tahu nak pergi mana. Mungkin nak pergi atas ke, apa nak pergi bawah ke, dia confused kan. Market tengah confused ni, kita panggil ni. Aku nak pergi mana kan. So, sewaktu ni, sebelum tu, dia daripada bawahan. Okey. So, daripada bawah. Maksudnya market mengembang. Sampai sini dia sideway sekejap. Dia tengah fikir aku nak pergi mana. Selepas tu, apa yang jadi ialah Bollinger Band mengembang. Jadi kita panggil Bollinger Band mengembang. Okey. Dia mengembang. Alright? Kenapa dia mengembang? Sebab tengah uptrend kan. So bila tengah uptrend, saya ubah sikit warna dia sebab gelap sangat tak nampak candle. Saya ubah kepada kuning. Gold. Gold. Okey. Nampak tak? Candlestick yang biru ni, okay, bull candle ni dia membuka Bollinger Band supaya ke atas. Dia menolak Bollinger Band ke atas. So automatik yang belah bawah ni dia turut mengembang. Okey. So kalau kita tengok sewaktu uptrend ni, candlestick berada di antara top dengan mid BB kan. Ini yang saya cakap tadi. Dia berada antara top dengan mid. Top dengan mid. Dia main kat sini. Okey. So sewaktu ni antara top dengan mid ni, maksudnya market tengah uptrend lah. So selagi dia tak break mid BB, apa yang kita buat ialah mencari buy lah. Okay? Sebab uptrend. Kenapa kita nak sell? Kan? Tak? Uptrend. Memang jelas kalau kita tarik menggunakan teknik trend line sekalipun, okay, dia masih lagi uptrend kan? Trend. Alright? So saya tak nak gunakan trend line. Alright? Faham tak? Okay? Ini market tengah uptrend. Sini pun sama. Okay, selagi candlestick berada di sebelah atas, market tengah uptrend lah. Alright, ini pun uptrend. Okay, kita tengok contoh downtrend Tengok contoh downtrend. Yes, ini adalah downtrend. Okay, sorry, saya matiin lagi sekali. Okay, ini adalah downtrend. Kenapa downtrend? Okay, tengok So sepanjang ni, market ataupun candlestick berada di antara antara mid BB dengan low BB. Kan? Jadi dia dah break mid BB. So dia main antara mid dengan low. Dia pergi mid, dia pergi low, dia patah balik, dia pergi mid. Dia pergi low, pergi mid. So dalam sepanjang downtrend ni, okay, candlestick tak berjaya untuk pecah mid BB dan dia berada di antara mid dengan low BB. Ini kita panggil market tengah downtrend. Alright? Kalau kita nak kena pasti trend line dalam menggunakan teknik Bollinger Band. Okey? Boleh faham?
Okey, saya cakap tadi meet BB, fungsi meet BB. Okey, kita tengok sini. Contoh. Alright. Kita terus buat supaya lebih faham. Okey. Ini adalah market tengah downtrend. Okey. Saya cakap tadi bila cecah low, dia akan mencari top. Betul. Okey. So dia akan reverse untuk mencari top. Tetapi kat sini adalah halangan dia. Apa yang kita panggil sebagai mid BB. So dalam kes ni, dia berjaya memecah halangan. Berjaya memecah mid BB. So selepas memecah mid BB, dia akan cari top BB lah. Okay, dia pergi cari BB, tak sampai top BB, dia patah balik. Okay, kali kedua, dia pergi kepada mid BB tetapi dia tak berjaya untuk pecah. Sini dia buat rejection saja. Kalau tengok, dia pergi sebatang shadow, bermaksud dia reject lah. Apa yang berlaku, lepas dia reject, dia tak berjaya lepas, dia akan naik balik. Dia pergi kali kedua, reject juga, naik balik. Kali ketiga, ini seolah-olah dia semacam lepasan. Tapi bila lepas, dia patah balik, dia buat rejection. So, dua shadow ni menunjukkan dia reject lah. Naik atas balik, dia mencari top BB. Okay, so top BB lagi. Kat sini dia baru berjaya untuk lepas. Kali ini berjaya lepas ke atas, dia lantun ke atas. Okay, bila berjaya pecah ke bawah, dia lantun di bawah pula. Alright, so dia berjaya pecah, dia pergi sini, dia reject, naik atas. Tak berjaya lepas. Kali pertama tak berjaya, reject. Kali kedua berjaya, naik atas. So saya nak bagi tahu inilah fungsi mid BB tadi. Okey, berjaya dia akan cari atas. Daripada bawah kan, breakout dia akan cari atas. Okey, ini pun breakout cari bawah. Tetapi kalau nanti dia reject. Reject, tak berjaya cari bawah. Okey, ini breakout cari atas. Alright. Boleh faham? Itu adalah fungsi Bollinger Band. Okey? Boleh? Kalau tak boleh sila boleh faham. Boleh. Alright, cantik. Okey, so kita ke patah balik kepada nota saya sebab malam ni kita tak payah pergi laju-laju. Okey, kita pergi step by step supaya yang penting apa yang saya sampaikan tuan-tuan boleh faham kan. Boleh faham dan nanti tuan-tuan boleh apply kan dalam trading masing-masing. Tak perlu kita nak pergi cepat pun. Okey. Sebenarnya kita pergi pada elemen kedua dalam Bollinger Band, dalam BPMA, itulah yang dipanggil moving average ataupun singkatan dia MA lah. Kalau tadi BP ialah Bollinger Band, MA ialah moving average. So apa maksud moving average ni? Kan? So maksud moving average ialah moving, apa maksud moving? Pergerakan. Okay? Moving dalam bahasa Melayu dia pergerakan. Average ialah purata. Okay? So moving average ni ia menandakan pergerakan purata bacaan setiap candlestick mengikut bacaan dia lah. Kalau MA5 maknanya purata bacaan 5 batang candle. Kalau MA10 purata bacaan 10 batang candle. Okey. So kita faham MA ini ialah satu garisan. So indikator dia berbentuk line Okey. Berbentuk satu line, single line. Kalau Bollinger Band tadi indikator dia berbentuk 3 line kan. Top, mid dengan low. Tetapi moving average ni dia berbentuk single line, dia satu garisan yang menunjukkan pergerakan purata bagi bacaan yang kita nak set nanti. Sama ada 5 ataupun 10. Okey? Boleh faham Okey. MA5 adalah moving untuk pergerakan 5 batang candle, MA10 adalah pergerakan 10 batang candle. Tetapi dalam BBA ni kita set 4 moving average iaitu MA5 10 high, MA5 10 low. Okey, apa maksud MA5 10 high? Apa maksud MA5 10 low? Okey, MA5 high dan MA10 high merupakan pergerakan tertinggi bagi 5 batang candle dan 10 batang candle. Right? Contohnya kat sini kan. Okey, kita pergi Alright, MA5 high yang warna merah ni. So garisan warna merah ni ia menunjukkan pergerakan tertinggi, pergerakan purata tertinggi bagi 5 batang candle. Okey. Manakala MA10 high yang kuning ni Share screen je. Menanda tak ada share screen ni. Masya-Allah. Sorry. Okey, saya patah balik. Dah kita dah lepas satu page. Okey. MA5 dia ada 4, MA5 10 high dan MA5 10 low. Okey. Alright, kita pergi yang atas ni. Yang merah ni adalah MA5 high.
So kalau tuan-tuan perhatikan, okey, tuan-tuan perhatikan, yang sebelah atas ni adalah purata pergerakan, yang merah ni ialah 5 batang candle. Contohnya kat sini kan. So ini adalah pergerakan purata harga tertinggi bagi 5 batang candle. Dia mewakili 5 batang candle. Okey. Manakala MA 10 high, warna kuning ni, alright, yang atas warna kuning ni, dia menunjukkan pergerakan purata bagi 10 batang candle. Pergerakan purata 10 batang candle dan dia ambil bacaan harga yang tertinggi. Okey, macam candlestick kan, kita ada bacaan tertinggi, kita ada bacaan terendah. Dalam sebatang candle ni, kalau siapa belajar ilmu basic BMA yang saya ajar mula-mula dulu, kan, cara kita nak baca candle ni. Kalau bull candle ke atas, so ini adalah low, ini adalah high, open kat sini, close kat sini. Betul? So open kat sini, close kat sini. Purata bagi bacaan purata harga tertinggi ialah di sini. Macam tu cara nak baca. Okey. So tak apa, itu dah kita dah terlepas. Cuma yang nak perlu faham kat sini adalah, okey, bagi MA5 dan MA10 high, dia sentiasa berada di atas candlestick. Ni kuning dengan merah ni. Apa negeri? Selangor kan? Selangor kuning merah ni. Dia sentiasa berada di atas candlestick kita. Sebab apa? Nama purata bacaan harga tertinggi kan? MA10 high. So high sentiasa berada di atas lah. Okey. Manakala MA510 low, purple dengan biru ni, okey, bacaan purata harga terendah bagi 5 batang dan bagi 10 batang candle, dia sentiasa bermain ataupun sentiasa berada di bawah kita punya candlestick. Okey. Macam-macam mana dia bersilang pun, okey. Alright. Yang MA5 10 low ni tak ada purple. Okey, sentiasa berada di bawah candle. Alright. Macam tu ni candle kan. Okey, ni candle. Okey. Alright. Ni candle. Okey, sentiasa berada di bawah candle. Manakala MA5 10 high, okey, dia sentiasa berada di bahagian atas candle. Tak kisah dia bersilang macam mana ke kan. Okey. Ni MA5 10 high. Ini ada MA5 10 low. Difaham macam tu. Nanti kita cuba setkan dalam MT4, jangan risau. Saya nak bagi faham dulu. Apa setiap indikator ni, apa maksudnya. Alright, supaya bila kita dah masuk dalam kita punya MT4, dia akan jadi berserabut, garisan dia akan nampak banyak. Tetapi kalau kita faham setiap elemen, kita faham fungsi-fungsi garisan ni, kita jadi relax kan. Kita dah tahu, aku tahu ini apa fungsi dia, ini apa fungsi dia kan. So kita tak serabut jadi. Alright, sebab teknik BMA dia akan banyak garisan. Indikator dia akan nampak banyak lah kalau kita tak faham. Alright, so boleh faham nanti kita set dalam kita punya MT4. Okay, next. Alright, masukkan setting BMA seperti berikut. Okay, so nanti saya akan bagi setup ni. Saya akan bagi setting indikator ni. Yang pertama ialah Bollinger Band. Bollinger Band kita pakai default setting. Kalau anda dalam MT4, just tarik Bollinger Band masuk dalam MT4, dalam main chart utama dia tu, dan kita pakai setting yang default. Setting default ni maksudnya kita tekan reset je lah. Saya tekan reset, dia punya bacaan dia period 20, deviasi 2, shift 0, apply to close. Okay. Yang kita perlu masukkan adalah, okay, ini adalah setting yang saya akan share nanti. Okay, kalau kita dah masukkan, dia akan jadi, dia akan nampak garisan-garisan lah. Okay. Alright, so apa yang anda perlu tahu dalam setting ataupun dalam teknik BMA ni, basic dia ataupun basic tu asas tu lah, ataupun dalam normal pergerakan, dalam keadaan yang normal, yang pertamanya moving average sentiasa berada dalam Bollinger Band. Okey, garisan yang 4 tadi, kuning, merah, purple dengan biru tadi, ataupun anda nak tukar warna lain terpulang. Okey, 4 garisan moving average ni dia sentiasa berada di dalam Bollinger Band. Bollinger Band ada 3 jangan confuse Bollinger Band dia hijau tadi, dia ada top, mid dengan low. Okey, yang 4 garisan yang kecil ni, moving average ni, dia sentiasa berada di dalam Bollinger Band. Okey, kalau Bollinger Band tadi kita ingat apa? Bumbung, tengah dengan lantai. Okey, so 4 garisan ni dia sentiasa berada di antara bumbung dengan lantai. Sentiasa berada di dalam tu. Sama ada dia di bahagian atas ataupun di bahagian bawah.
dia berpusing-pusing, dia cross kan, tapi dia sentiasa berada di dalam garisan hijau kita, biasa dalam Bollinger Band. Okey. Yang kedua, kita perlu tahu jika moving average keluar daripada Bollinger Band, itu bermaksud adanya ekstrim. Alright. Dalam normal pergerakan, dalam pergerakan biasa, moving average sentiasa berada dalam Bollinger Band. Okey. Kita anggap Bollinger Band ni ialah mak bapak dia lah kira kan. So kalau moving average ni sebagai anak-anak dia. Okay, jika moving average ni keluar daripada Bollinger Band, okay, kalau anak tu terkeluar daripada kawalan bapak dia, ini menunjukkan sesuatu akan berlaku. Ini menunjukkan dia petanda dia adalah ekstrim. Okay, ekstrim ni dia menandakan sesuatu yang besar akan berlaku. Okay, sebab dia dalam keadaan normal, dia sentiasa berada di dalam Bollinger Band. Okey. Macam kita lah kan, dalam cuaca yang biasa, cuaca panas biasa kan. Tapi bila geduk, bila kilat kan, so menunjukkan mungkin hari nak hujan kan, mungkin ribut nak datang. So dalam normal pergerakan, kita tak ada ribut. Kita is cuaca Malaysia biasa. So sama juga dalam teknik BMA, dalam keadaan biasa, moving average sentiasa berada dalam range Bollinger Band tu. Dia akan sentiasa berada dalam antara top dengan low BB. Alright. Jika dia keluar, dia menunjukkan ada sesuatu akan berlaku. Itu kita panggil sebagai ekstrim. Alright, ekstrim. Okey, yang ketiga yang kita perlu tahu ialah candlestick tak boleh keluar daripada Bollinger Band. Okey. Moving average pun tak boleh keluar. Candlestick pun, kita punya candle, pergerakan bacaan candle kita tu pun dalam keadaan biasa, dia tak akan keluar daripada Bollinger Band. Dia akan sentiasa berada antara top dengan low Bollinger Band. Okey. Jika candlestick keluar, alright? Jika candlestick keluar daripada Bollinger Band, ia menunjukkan bacaan momentum. Apa benda momentum tu? Kan? Tadi kita dah dengar ekstrim. Di first time dengar ekstrim kan? Ekstrim. Kalau sukan ekstrim tahulah kan? Lompat-lompat basikal, panjat-panjat bukit, panjat tembok, apa lagi? Terbang. Terbang tu lah. Terbang yang pakai sayap tu kan? Dia tu panggil sukan yang ekstrim. Tetapi dalam BMA punya bacaan pun kita ada ekstrim. Okey? Dan kita ada juga momentum. So ingat, ekstrim ialah moving average keluar daripada Bollinger Band. Momentum adalah candlestick keluar daripada Bollinger Band. Alright? Kita ingat dua perkara ni. Okey? Selepas tu kita kena tahu elemen-elemen dalam BMA. Yang ni kita kena banyak sikit lah. Kita pergi satu persatu, jangan risau. Okay, tak sempat malam ni, kita sambung malam esok. Kan? Kita tak nak pergi cepat-cepat pun. Nak pergi cepat buat apa. Sebab ilmu BMA ni, bila kita dah faham, kita akan pakai dia seumur hidup kita lah. Bukan kita nak pakai esok. Kan? Kita tak ada kejar benda ni nak pakai besok pun. Kita akan pakai seterusnya. Kan? Minggu depan dan sampai bila-bila lah. Okay? So kita tak nak kejar-kejar sebab kita nak pergi step by step. Kita nak pergi setiap elemen-elemen yang ada dalam BMA ni. Okey, kalau anda belajar melalui video, kan, belajar melalui YouTube ataupun mungkin ada yang baca buku kan, mungkin ada yang tengok analisa BMA. So kalau dia tak terangkan setiap elemen ni, so anda akan lost kan. Anda akan orang cakap ini ekstrim, tapi lepas tu tak ada arah kukuh kan. So bila cikgu cakap okey dah ada momentum, apa itu momentum kan? So kita tak faham. So dalam kelas ni, saya akan pergi satu-satu. Kita pergi ekstrim, DPYG, MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. Kita pergi mana satu signal, mana satu setup. Okey, kita kena pasti so kalau saya letak kat sini, apa kata Umar Ali dalam teknik BMA ni, kita kena triple S. Bukan double S kan? Kalau double S, sabar dua kali je. Tetapi triple S. Maksud kita kena sabar, dan sabar. Alright? Memang teknik BMA dia banyak menguji kesabaran kita. Okey? Kita tak nak masuk secara tergesa-gesa kan. Masuk secara membabi buta. Masuk secara dengan keadaan yang kita nak cepat. Tapi market belum membuat confirmation kan kita dah masuk. So kita tak nak benda tu terjadi. Alright? So dalam BMA ni kita kena faham satu-satu teknik ataupun elemen-elemen yang ada dalam ni. Okey? Boleh? Boleh lagi? Ke nak take file dulu ke sebelum kita masuk pada start elemen ni? Ataupun nak sambung? Okey, Mi, boleh?
Saya okey dah tu. Cikgu try tanya Okey. tengok. Zanurin, Nasiron okey? Boleh? Ke Okey, nak take file dah. sekejap? Teruskan. Boleh teruskan. Okey, jom. Pulang boleh juga. Terpulang. Kalau nak take file, kita take file dulu. Boleh minum air apa ke dulu kan? Baca kopi ke? Boleh? Kita nak teruskan. Kita pergi ekstrim Sorry? Okey. Tak apa, kita pergi ekstrim dulu. Lepas ekstrim nanti kita take file sekejap. Kita pergi elemen yang pertama dalam BIM-A, itulah kita panggil dia ekstrim. Okey, ini adalah blueprint BIM-A yang dah di-endorsekan by Tuan Omali lah. Okey. Blueprint ni bermaksud inilah step-step, inilah standard SOP dia. Senang cerita kan. Kalau kita nak menggunakan teknik BIM-A, benda ni kita kena follow. Kita tak boleh tidak. Itu namanya blueprint. Maknanya kita kena follow. Walaupun nampak macam banyak, sebenarnya tak banyak pun. Nampak je banyak kan. Sebab dia ada step-step dia. Tapi bila kita faham, bila kita dah boleh pergi, dah boleh tahu kan. Lepas ni apa, sebenarnya dia tak banyak. Dan kita boleh apply dalam kita punya trading portfolio kita. Okey. Yang pertama kita pergi ekstrim Yang pertama kat sini lah. First ekstrim dulu kita kena kenal. Okey, so apa maksud ekstrim? Alright, ekstrim ialah maksud okey, ekstrim lepas tu maksud candlestick darah re-entry dan momentum. Okey. So kita faham ekstrim. Ekstrim ni adalah apabila moving average keluar daripada Bollinger Band. Sama ada top ataupun low BB. Okey. Saya ulang ekstrim apabila moving average keluar daripada Bollinger Band. Tak kisahlah dia keluar sikit ke, dia keluar banyak ke, dia keluar daripada atas top BB ke ataupun dia keluar daripada bawah low BB. Kan, dia keluar je, itu kita panggil ekstrim. Alright, apa maksudnya? Bermaksud berakhirnya sesuatu trend akan mula perjalanan baru. Macam saya cakap tadi, bila ekstrim menunjukkan dia bagi kita signal awal. Dia bagi kita signal awal. Dia seolah dia kejutkan kita lah. Ting 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 kan. Aku dah ekstrim. Alright? Dia beritahu Mi, Fahmi, sedia, aku dah ekstrim kan, aku akan buat sesuatu. Alright, dia akan beritahu, yo ready yo kan, ekstrim dah ada kat sini. Okay, so Margin for margin. Sabar Mi. Tengok for margin saja. Belum lagi. Boleh nanti saya ajar. Nanti kita pergi teknik advance ni saya ajar macam mana kita nak masuk time ekstrim. Kan, so mana yang dah join kelas advance, BIM advance dia tahulah. Time ekstrim ni kita hentak betul-betul kan. Tapi untuk basic ni, okay, kita kenal dulu. Bila berlakunya ekstrim, bermaksud pergerakan trend tu dah berakhir. Dia bagi tahu signal awal. Dia ting 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 ting, dia notice kita kan. Kalau daripada uptrend, daripada bawah dia tengah buat kenaikan, berlakunya ekstrim di atas, dia bagi signal awal. Dia berklik ting ting ting. Okey, pergerakan uptrend tu dah tamat kan. Dia bagi tahu awal. Dia bagi tahu awal. So ready untuk kalau buy di bawah, ready untuk TP. Take profit. Keluar daripada market. Kita buy daripada bawah kan. So kita dah belayar berapa lama, kita dah hold berapa lama kan. Tiba-tiba berlakunya ekstrim di atas. So apa yang kita buat adalah ambil dulu profit tu. Close market. Keluar daripada market. Okay. Exit daripada market. Sebab apa? Sebab pergerakan uptrend tu dia dah bagi tahu dah berakhir. Okay. Dan dia akan bermula. Bukan daripada situ dah bermula. Dia akan bermula. Kan? Akan bermula maksudnya akan mula. Bukan kata ekstrim berlaku, okay, dah start perjalanan baru. Okay? Bukan jangan salah faham. Dia akan bermula perjalanan baru. Saya tak akan kat situ. Alright, so kita tengok dalam MT4, dalam real life market, kita tengok. Okay. So bila kita dah masukkan BBA punya indikator tu, Bollinger Band dengan moving average, okay, kita nampak dia macam ni lah. Yang hijau ni ialah Bollinger Band, yang warna-warni ni adalah moving average. Okay. So berlakunya ekstrim ni apabila garisan warna-warni ni sama ada di bawah ataupun di atas, dia keluar daripada garisan hijau ni. Kat sini kan, rasa tak? Warna purple ni dah cross low BB. Okay, ini kita panggil ekstrim lah. Alright. Apabila berlaku ekstrim, moving average keluar daripada low BB, petanda awal arah downtrend akan berubah. Ini kan, tengok dia tengah downtrend kan.
Nampak ada sebatang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang. 5 batang candle ni dia cucuk je ke bawah. Kan? Seolah-olah dia nak pergi bawah, nak pergi bawah, nak pergi bawah. So kalau kita dah ada sell dekat sini, dia dalam zone yang saya tandakan, zone SNR. So kalau kita sell kat sini, okay, bila ini kita hold lah. Sebab apa? Ada momentum. Hold lagi, hold lagi, hold lagi. Tiba-tiba moving average keluar daripada low BB. So apa yang kita buat? Apa kita buat Mi? Kalau kita sell daripada atas tadi Mi? Margin. Mi? Sabar Mi. Kalau kita sell daripada atas Mi. Sell daripada atas. Bila keluar ekstrim, so apa yang kita buat pada entry kita tu? Yo, apa kita buat yo? TP yo. TP. Yes, betul. TP. Kita TP dulu. Kita TP, take profit, kita keluar daripada market. Sebab apa? Sebab pergerakan sell ni dah tamat. Dan dia akan bermulanya pergerakan buy. Akan bermulanya pergerakan buy. Okey? Dalam kes ni, dia apa ni? Dia buat MHV. Nanti kita kenal lah apa itu MHV. Dia wujudkan darah dulu. Okey? Alright, apa yang saya nak bagi tahu, ini dah berakhirnya pergerakan sell. Okey, contoh yang kedua kat bawah ni. Okey, dia tengah uptrend kan. So candle ni ada momentum keluar BB. Candle ni pun menunjukkan pergerakan tu masih kekuatan untuk naik untuk uptrend. Candle ketiga pun kekuatan untuk uptrend. Tiba-tiba selepas candle ketiga berlakunya ekstrim pula di atas. Nampak ni, moving average kan. Yang merah ni keluar daripada yang hitam ni kan. Hitam ni adalah Bollinger Band lah. Okey. Bollinger Band. Dalam kes ni hijau, dalam kes ni hitam pula kan. So jangan confuse 3 garisan. 1, 2, 3 1 yang bawah ni kecil je nampak kan. Sebab saya dah screenshot. 2, 3 ni adalah Bollinger Band. Yang warna-warni merah, kuning, purple ni adalah moving average. So bila dah keluar sikit, dah berlakunya ekstrim. Bermaksud pergerakan buy tadi, kalau kita ada buy di bawah kan, ataupun buy di mana-mana ke, bila berlakunya ekstrim di atas, dia menunjukkan petanda awal market akan berubah. So apa yang kita buat pada buy tadi adalah take profit. Ambil dulu untung tu. Berapa banyak yang kita dapat? 10 USD, ya, 100 USD, 50 USD, 1 USD sekalipun, bila berlakunya ekstrim, keluarlah market. Kenapa kita nak tunggu lagi kan? Nak tunggu floating. Apa nak tunggu floating, kita dah biru. So kita keluar pada market. Alright, jangan tamak. Sebab apa? Sebab ekstrim ni menunjukkan pergerakan buy tu dah habis. Okay, so akan bermulanya pergerakan sell. Tapi adakah kat sini kita nak masuk entry? Kan? Adakah bila ekstrim kita nak terus masuk entry? Bukan. So kita tunggu selepas ini. Kita take file sekejap. Dah 10 minit. Okay, 10 minit kita sambung. 10.30 kita berhenti. Okay? Okay semua So nak ulang kali, nak kemaskan nota sekejap boleh. So kita rehat sekejap 5 minit. Okay, so lepas ni kita sambung. Okay? Alright, so kita rehat dulu sekejap. Okay so kita rehat dulu. So kita makan dulu Cornflake Startup 8. So ini memang sedap lah, saya dah rasa. So mana-mana yang belum pernah rasa boleh rasa Dia ada 2 perisa. Satu perisa kari yang spicy dan satu perisa original. Alright. So memang saya recommend lah. Sebab apa? Sebab rasa dia memang rangup dan dan dia sedap lah. Kalau yang perisa spicy tu dia ada rasa pedas-pedas. Dan kalau rasa yang original dia rasa natural lah. Alright. Dia rasa masing-masing starter egg dia memang terasa Okay. So benda ni boleh makan waktu kita tengah live trade kan. Tengah mengantuk, menghadap PC lama-lama. So kita buat dia sebagai jajan lah. Alright. So kita letak satu depan atas meja depan komputer kita So mana-mana yang belum order lagi, so boleh order. So saya nak promosi, siapa yang order stok yang ke 100, okay, saya akan bagi percuma 3 botol. Alright. Orang yang ke 100 order ni, starter egg cornflake ni, saya akan bagi percuma 3 botol. Alright. So komen cepat kat bawah ni. Komen beritahu saya nak dan bagi nombor telefon. So vendor kita akan kontak tuan-tuan untuk urusan pengurusan ataupun urusan pembayaran
nanti dia akan post So benda ni tahan lama, dia dah dibalut dengan selotip yang tak nak bagi angin masuk. Kalau sampai dekat tuan-tuan memang rangup lah, kerangupan dia tu masih ada lagi. Alright, so memang sesuai. Saya dah ada 2. Okay, tuan-tuan memang mesti beli satu. Alright, letak di atas meja, di meja pejabat ataupun di meja rumah tuan-tuan. Okay, so setiap rumah mesti ada satu konflik starter egg ni. Memang rasa dia terbaik. Biru. Siapa trade? Siapa buy EJ? Siapa buy EJ? Biru lah. Tak nampak. Tak nampak. Okay. Siapa buy EJ dah biru Cantik. Inilah. Benar tu. Syabas anak muda. Syabas. Rezeki. Okay. 10 minit. Alright, minum dulu. Saya pergi bancuh kopi ni yang bukan apa. Okay, minum kopi Nampak. Minum. Minum Saya duduk seorang, bujang wife balik kampung. Duduk seorang kena baca sendiri lah. Biasanya sampai je air atas meja kan. So ini hari order tak sampai. Kena baca sendiri. Kat Perak tu. Kat Perak. 2 hari lepas saya kat KL. Ibu kat Perak ke? Sekarang kat Perak. Oh. Satu Ahad lepas ada kat KL lah. Jumpa dengan Latif. Latif ada ke? Latif, mana kau Latif? Ada. Ada. Saya jumpa dengan Latif dekat mana? Jaya Batu Cave Latif. Itulah. Latif padu. Aduh, Latif padu dekat sorang-sorang. Jaya je nak ngetih tak boleh. Kedai pun tak ada buka. Rasa geram nak buka laptop depan depan Jaya. Kalau buka laptop ramai yang kerumun apa hal dia pun ni. Tapi sembah pun sambil berdiri je Latif. Sorry Latif, saya pun ada hal lepas tu. Dengan ada urusan sekejap. Tapi sempatlah jumpa kan. First time jumpa dengan Latif kita. Lepas tu next day Latif pergi ke kelas Cikgu Sabri kan. Saya terus daripada KL balik ke Perak lah. Sebab apa pagi esok tu ada kes kematian saya buat shoot awal. Okay, tak apa, kita lupakan yang itu. Alright, kita sambung boleh Okay, alright. Tadi kita dah tengok contoh untuk ekstrim. Okay, saya ulang sikit, saya reverse balik. So ekstrim adalah apabila moving average keluar daripada Bollinger Band. So dia menunjukkan petanda awal untuk market buat reversal. Okay, market akan berpatah arah daripada buy, dia bagi signal awal ting, dia akan nak sell. Ataupun daripada sell, okay, bila berlaku yang ekstrim, dia bagi signal awal, benda tu akan menjadi buy. Okay, so bila berlaku yang ekstrim, kita dah kena alert lah. Entry kita sebelum tu kita dah boleh close. Okay, dia akan berputar arah. Okay, so ini contoh kedua. Berlakunya ekstrim dalam kita punya MT4. Alright, yang pertama tu perhatikan bila garisan merah ni keluar daripada Bollinger Band, okay, inilah ekstrim. So apa dia buat? Daripada buy dia akan jadi sell. Alright, dan yang kedua pun sama, okay, daripada buy dan atas ni ekstrim. Kalau tak ada ekstrim bermaksud dia akan meneruskan perjalanan buy dia. Macam ni kan, kalau tak ada ekstrim kan ada momentum ni. So kalau tak ada ekstrim bermaksud dia akan terus ke atas. Mungkin berlakunya ekstrim kat atas ni, nampak tak? So dia akan turun kan. So kat sini berlakunya ekstrim dia akan turun. Alright. Cuba naik atas lagi, berlakunya lagi ekstrim dia akan turun. So pergerakan ni dia akan melawan arus. Dia akan membuat lantunan. Alright. Ada ekstrim. Sama pula yang kita belajar top BB.
adalah tempat untuk market reverse. Bila top dia akan cari low kan. So bila top berlaku pula extreme, bermaksud kat sini pun dah ada dua confirmation. Satu bila top market akan reverse, satu lagi extreme. Extreme ni just signal, bermaksud confirm akan berubah. Kan? Right? So bila punya extreme sell, bila extreme sell daripada kenaikan ni, ya kalau kita buy di bawah ni dah boleh TP Okay. Alright, contoh ke apa? 1, 2, 3, 4, keempat lah. Okay. Okay, kat bawah ni ada extreme. So bila market sell, ni sell, extreme dia akan jadi buy. Yang atas bersama, okay, buy, extreme, dia akan jadi sell. Alright. Ini pun berlaku extreme lagi. So extreme ni kita banyak kita dapat detect lah. Namanya dapat kesan dalam kita punya trading setiap hari kita. Okay. Right, boleh? Nampak kan? Ni contoh-contoh dia. Bila MA keluar daripada Bollinger Band. Alright, itu contoh. Okay, ni pun contoh. Alright. So kita pergi elemen yang kedua. Selepas ekstrim apa? TP wajib. Okay. So apa maksud TP wajib? Apa petanda dia? Apa maksud dia? Dia ada dua. Satu tanda TP wajib, satu lagi maksud TP wajib. Okay. So TP wajib adalah apabila candlestick menyentuh MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Dia ada tiga atau MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Alright. Yang mana yang terlebih dahulu? Okey, bermaksud selepas berlakunya ekstrim, okey, selepas berlakunya ekstrim, kalau macam Fahmi dia akan full margin, dia akan layer kan. Sebenarnya untuk SOP boleh bukan kata tak boleh full margin ataupun layer kalau kita dah biasa kan. Kita dah main BMA di dalam setahun 2 tahun, so kita tahu okey bila ekstrim dia akan patah balik. So boleh nak full margin, tapi kita just scalping saja. Apa maksud scalping? Scalping maksud kita entry, biru je kita close. Kita tak boleh nak hold. Kan? Dan kalau kita nak set TP pun boleh. Kita set kita punya TP wajib kita di alright, kita tengok sama ada MA5 10 low, MA5 ataupun MA10 low ataupun mid BB. Yang mana dia jumpa dulu. Macam ni hijau ni mid BB kan? Kalau dalam case ni dia jumpa MA5, MA10 low dahulu sebelum jumpa mid BB kan? Daripada atas. Okay, saya tunjuk Alright. Okay. Contoh. Candlestick. Dia jadi tak lawa lah candlestick. Jadi gayung lah. Okay. Candlestick. Lepas tu ini adalah alright. Extreme. Boleh band tu top, mid dengan low. Okay. So dalam Bollinger Band tu dia kan ada garisan. MA5 10, MA5 dan MA10 high. Okay. MA5 dan MA10 low. Lagi satu tak pula. Okay, MA5, MA10 low. Saya lukis ni sebab apa nak bagi korang faham. Okay, ini yang teknik saya mengajar. Alright. So bila berlakunya ekstrim kat sini, apa yang kita buat adalah sell. Kan, kita layer sell. Ataupun single entry pun boleh lah kan. Terpulang lah. Sell. Okay. Bila sell kat sini, market akan reverse. Betul. Dia akan turun. Okay. So TP kita adalah, kita tengok mana yang candlestick touch ataupun mana yang berada di sebelah atas. Kalau dalam case ni, MA5 dan MA10 berada di atas mid BB kan. So dia akan touch yang mana-mana dahulu. So kat sini kita dah boleh TP. Boleh TP Okay. Dalam kes kedua, dalam kes lain, alright, top, mid dan low, okay, garisan MA5 10 boleh di bawah macam ni. Sebab dia MA5 10 kan dia bergerak, okay. So berlakunya ekstrim di sebelah atas, kan? Alright, berlakunya ekstrim sebelah atas. So apa yang kita buat adalah kita sell di candlestick, okay. Kat sini kita layer sell kan, ekstrim. Dan price akan touch yang mana dulu? Dalam kes ni dia touch mid BB dulu kan? Ini mid BB kan? So dia touch mid BB, inilah TP kita. Alright? Sebab tu saya kata atau. MA5 10 low sebab dia berada di atas BB dalam kes ni. MA5 dan MA10 berada di atas kan? Betul tak? Ni mid BB kan? Okay? So dia akan jumpa yang atas dulu lah.
baru dia jumpa yang bawah. Sebab dia daripada atas. Daripada atas kan. So dia jumpa yang mana yang atas dulu. So kalau jumpa atas dulu, tak sampai mid BB, dia jumpa mid 5, 10 dulu. Kat situ kita dah TP. Okey. Tetapi kalau mid 5, 10 dulu berada di bawah mid BB, dia akan jumpa mid BB dulu. So mid BB pun kita dah TP. Itulah TP wajib. Okey. Faham tak? Yang mana dia jumpa dulu? Mid 5 ataupun mid 10 ataupun mid BB. Alright? Dia jumpa tu je. Kita terus TP dia. Kita jangan hold. Jangan sekali-sekali kita hold. Sebab apa kita ambil time ekstrim adalah untuk scalping saja. Kalau kita hold, boleh pedah lah. Kan? Sebab market akan reverse bila-bila masa. Sebab itu belum ada confirmation untuk market sell. Belum ada confirmation. Confirmation ni ialah nanti kita tengok. Kita pergi kepada elemen seterusnya. Right? So ekstrim ialah just signal awal. Dia beritahu market nak ubah arah. Kalau kita nak masuk, kita boleh masuk. Kita boleh layer sell. Tapi jumpa je mid BB ataupun mid 5-10 low, kita dah TP. Alright, jangan simpan Boleh? Fahami boleh Mi Jangan simpan Mi. Simpan meranda Mi. Okey? Yang mana terlebih dahulu Yang jumpa terlebih dahulu itu kita boleh TP. Alright, boleh Okey. So seterusnya, alamak, tertinggal benda tadi. Alright, seterusnya MHV. Okey, kita dah pergi ekstrim, kita dah pergi TP wajib dan last pada malam ni kita pergi MHV. Apa itu MHV? Apa itu MHV? Kan? M tu apa, H tu apa, V tu apa. Okey. MHV adalah singkatan untuk market hilang volume. Apa maksud market hilang volume? Market hilang volume bermaksud kekuatan untuk meneruskan perjalanan tu dah habis. Dia sudah tak ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey. Siapa tu? Ada nak tanya soalan ke? Tanda soal. Siapa tu? Siapakah yang bertanda soal itu? Dan tanya soalan dapat kononkan mic. Alright. So bila MHV wujud, bermaksud market tu sudah hilang kekuatan untuk meneruskan perjalanan dia. Okey. Contoh daripada bawah. Dia tengah buat kenaikan uptrend. So bila berlaku MHV, bermaksud kekuatan untuk uptrend tu dah tamat dan dia akan buat mungkin pergerakan baru downtrend, siapa tahu, ataupun mungkin dia buat retracement dahulu, maknanya pergerakan momentum kekuatan ke atas tu dah tak ada, dia buat retracement tu dan dia meneruskan perjalanan ke atas, boleh jadi, ataupun dia memang dia kekuatan dia dah habis dan dia nak pergi sell pun boleh jadi. So MHV ni ialah petanda awal menunjukkan kekuatan market meneruskan perjalanan tu dah habis. Dah kiong orang kata kan. Okey, selagi tak ada MHV, selagi itulah market meneruskan perjalanan dia. Dia masih lagi ada kekuatan. So bila MHV berlaku, maksud dia dah tak ada kekuatan dah untuk naik. Contoh dengan tengah naik lah, dengan pendakian. So dia tak ada kekuatan untuk meneruskan pendakian dia. Okey? Dia faham tak? Alright? Okey, kan? Market tengah naik kan. Naik. Candlestick kita. Okey, naik candlestick. So sampai satu tahap dia dah kekuatan naik tu dah tak ada. Dia akan candlestick dia akan main di bahagian bawah. Okey, kalau ni top BB, ini BB dan low BB. Alright, dia akan menghala ke tengah. Okey, dia akan cuba cross low. Dia akan cuba cross mid, dia akan cuba ke low lah. Dan dia akan cuba ke low. Tapi sebelum pergi low, dia akan cuba cross rintangan dulu kan. So maksud ini yang kita panggil MHV. Ini kita panggil MHV. Maksud kekuatan tu, kalau sebelum tu dia kekuatan tu masih lagi ada kan. Tetapi MHV ni kekuatan tu dah tamat. Maksud gerakan dia tu dah ke dalam. Kan? Macam tak? Dia dah kekuatan tu dah tak ada lah. Kalau macam ni ada kekuatan lagi kan? Kalau macam ni dah tak ada kekuatan lah. Boleh? Dia dah tengok merengkuk ke bawah. Okey? Mi jangan faham lain ni faham lain ni. Ini tengah mencanak ke atas. Ini dah tak kuat. Dah tak kuat. Okey? So itulah yang dipanggil sebagai MHV.
MHV ialah kalau ekstrim tadi satu petunjuk awal, MHV ni dia boleh jadi sebatang candle. Dia boleh jadi sebatang je candle kan. So daripada atas candle bear terus ke bawah. Ni mid BB dia terus ke bawah dan terus cross. So maksud sebatang candle. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi berbatang-batang candle. Kan? Ni candle momentum. Sampai sini dia dah buat penurunan, bermaksud dia ada candle kecil. Kan? Candle kecil. Kan? Candle kecil. Dia boleh jadi 4-5 batang candle pun boleh. Ataupun sebatang candle pun boleh. Kan? Tetapi pergerakan dia menghala ke mid BB. Alright? Faham? So MHV ialah market hilang volume, market hilang kekuatan untuk meneruskan perjalanan dan dia menghala ke tengah Bollinger Band, mid BB. Okey? Boleh faham so kita dah cover untuk extreme, kita dah cover untuk TP wajib, kita dah cover untuk MHV. Kan? So tiga-tiga elemen ni adalah elemen yang penting lah. Okey, tengok contoh. Okey, saya cakap tadi dia menghala ke tengah, kan? Kalau ini kekuatan untuk naik tu adalah kan, mantul momentum itu sampai sini, tak ada kekuatan lah. So dia akan cuba ke tengah. Dia melemah lah. Pergerakan tu dah melemah. Alright, dia menghala ke low tetapi dia perlu lepasi dulu mid BB ni. So dia menghala ke mid BB. So pergerakan dia dah lemah lah. Okey. Apabila candlestick tak berjaya untuk tembus luar BB dan patah balik ke tengah mid BB. Alright. Market tengah dalam trend dan MHV untuk ubah arah market. Alright. Kalau tadi ekstrim dia bagi tahu signal awal, ting, dia bagi tahu kita, dia alertkan kita. MHV ni lah susulan daripada ekstrim tu. Alright, berlaku pula kelemahan untuk meneruskan perjalanan. Okey. So kita dah ada confirmation kedua untuk market ubah arah. Faham tak? Confirmation pertama, alert pertama adalah ekstrim. Okey, daripada bawah naik atas, berlakunya ekstrim ke atas, itu menunjukkan petanda pertama ataupun signal awal. Okey, signal awal market akan ubah arah. Okey. So yang kedua kita ada MHV. Okey, MHV bermaksud kekuatan untuk naik tu dah tak ada. So MHV lah signal atau petanda kedua market akan ubah arah. Okey, dia ada sequence dia. Alright. Lepas ekstrim, TP wajib tu kita nak ambil entry untuk di ekstrim dan kita TP dia TP wajib je kan. Tapi dia tak menunjukkan signal apa-apa untuk market ubah arah pun. Kan, yang sebagai signal adalah ekstrim. So yang ekstrim signal pertama, yang signal kedua adalah MHV. Okey. So MHV adalah signal kedua untuk market ubah arah. Okey. You faham alright. Ada lagi tak contoh MHV Okey, ada lagi contoh. Nampak? Bila pergerakan ke bawah, okey. Kat sini berlaku MHV, dia cuba ke atas. Alright. So sebelum dia ke atas, kalau bawah ni cucuk low BB, of course dia tak ada kekuatan, dia tak ada cucuk low BB lagi lah. Dia cuba ke atas lah pula, kan? Dia cuba melepas mid BB je lah. Alright, so ini kita panggil MHV. Berbatang candle ni kan? Berbatang-batang kan? Kat 5-6 batang. Okay? Ini kan kekuatan tu dah tak ada. Okay, ini adalah diagram dia untuk nak mudah faham. Alright, yang pertama ni, ekstrim. Moving average keluar daripada top BB, ekstrim. Okay? Bila ekstrim, dia patah balik, dia mengharap menyentuh mid BB ataupun MA510 dulu, kita dah TP wajib. Selepas itu berlakunya MHV. Ini kalau MHV, candle dah tak ada kekuatan lagi. Alright. Kalau kekuatan tu masih ada, ekstrim bermaksud TP wajib dan masih lagi momentum ke atas kan. Okey, kat sini dia tak berjaya untuk ke top BB dah. Alright. So dia akan merengkuk ke bawah. Pergerakan dia menghala ke mid BB. Alright. Okay, ini contoh yang kedua. Berlakunya ekstrim, TP wajib, MHV dia cuba lagi sekali untuk ni tapi tak berjaya. Tak berjaya. Okey. Okey, ni pun ketiga. Alright, ekstrim, TP wajib. Okey, dia berjaya melepasi harga ekstrim tadi, tetapi dia pun tak berjaya untuk membuat momentum ke atas.
Kalau ni dia sama kan dah. Kalau ni MHB lagi rendah daripada ekstrim. Kalau ni seakan sama lah. Tetapi tak berjaya memang tak berjaya untuk lepas stok BB pun. Alright, yang ni pun tak berjaya untuk lepas stok BB. Cumanya dia lagi atas daripada price semasa ekstrim ni. Okay, kalau case macam ni ekstrim, kalau kita masuk entry, TP wajib tapi kita masih lagi tak TP kan. So MHB ni dia akan float ataupun meng-MC kat account kita. Macam ni pun sama. Okay, ekstrim kita dah masuk, layer sampai bawah TP wajib, kita tak TP, konon-konon nak hold, tetapi dia buat MHB ke atas. Pergerakan kekuatan momentum buy memang dia tak ada, tapi dia retracement MHB ni menyebabkan kita MC kat sini. Kan? Lepas tu orang bila MC, salahkan kita pula kan. Kenapa MC? Dekat ekstrim menunjukkan arah nak berubah. Dia tak faham kat sini. Okay? Ini pun sama. TP wajib, MHB. Ini MHB dalam banyak candlestick. Kan? Dia naik turun macam tadi lah. Kan? Dia boleh jadi sebatang. Dia boleh jadi berbatang-batang. Okay? MHB biasanya berlaku selepas ekstrim dan TP wajib. Alright. Selepas ekstrim ada TP wajib kan? Lepas TP wajib ni lah berlakunya ekstrim. Okay, dia naik atas dan dia akan turun balik. Alright. Okay, so kita dah cover. Next kita pergi Candarah. Candarah saya akan sentuh malam besok. Alright. So kita dah tahu, saya ulang balik. Dalam BMA ni kita ada dua. Yang pertama sekali kita ada Bollinger Band. Alright. Ada 3 cantik. Alhamdulillah. Rezeki. Okay. 10 minit. Alright, minum dulu. Saya pergi bancuh kopi ni, bukan apa. Okay, minum kopi Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Minum Saya duduk seorang, bujang wife balik kampung. Duduk seorang kena bancuh sendiri lah. Biasanya sampai je air atas meja kan. So ini hari order tak sampai. Kena bancuh sendiri. Kat Perak tu. Kat Perak. 2 hari lepas saya kat KL. Ibu kat Perak ke? Sekarang kat Perak. Sekarang dia kat Perak. Satu Ahad lepas ada kat KL lah. Jumpa dengan Latif. Latif ada ke? Latif? Mana kau Latif? Ada. Ada. Saya jumpa dengan Latif dekat mana? Jaya Motor Cave kan? Latif. Latif padu. Aduh. Latif padu dekat sorang-sorang. Jaya je nak ngetih tak boleh. Kedai pun tak ada buka. Rasa geram nak buka laptop depan depan Jaya. Kalau buka laptop ramai yang berkerumun ni apa hal dia pun ni. Tapi sembah pun sambil berdiri je Atik. Sorry Atik, saya pun ada hal lepas tu. Dengan ada urusan sekejap. Tapi sempatlah jumpa kan. First time jumpa dengan Latif kita. Lepas tu next day Latif pergi ke kelas Cikgu Sabri kan. Saya terus daripada KL balik ke Perak lah. Sebab apa pagi esok tu ada kes kematian saya buat shoot awal. Okay, tak apa, kita lupakan yang itu. Alright, kita sambung boleh Okay, alright. Tadi kita dah tengok contoh untuk ekstrim. Okay, saya ulang sikit, saya reverse balik. So ekstrim adalah apabila moving average keluar daripada Bollinger Band. So dia menunjukkan petanda awal untuk market buat reversal. Okay, market akan berpatah arah daripada buy, dia bagi signal awal ting, dia akan nak sell. Ataupun daripada sell, okay, bila berlaku ekstrim, dia bagi signal awal, benda tu akan menjadi buy. Okay, so bila berlaku ekstrim, kita dah kena alert lah. Entry kita sebelum tu, kita dah boleh close. Okay, dia akan berputar arah. Okay, so ini contoh kedua. Berlakunya ekstrim dalam kita punya MT4. Alright, yang pertama tu perhatikan bila garisan merah ni keluar daripada Bollinger Band, okay, inilah ekstrim. So apa dia buat? Daripada buy dia akan jadi sell. Alright, dan yang kedua pun sama, okay, daripada buy dan atas ni ekstrim. Kalau tak ada ekstrim bermaksud dia akan meneruskan perjalanan buy dia. Macam ni kan, kalau tak ada ekstrim kan ada momentum ni. So kalau tak ada ekstrim bermaksud dia akan terus ke atas. Mungkin berlakunya ekstrim kat atas ni. Nampak tak? So dia akan turun kan. So kat sini berlakunya ekstrim dia akan turun. Alright. Cuba naik atas lagi, berlakunya lagi ekstrim dia akan turun. So pergerakan ni dia akan melawan arus. Dia akan membuat lantunan. Alright. Ada ekstrim.
Sama pula yang kita belajar top BB adalah tempat untuk market reverse. Bila top dia akan cari low kan. So bila top berlaku pula ekstrim, bermaksud kat sini pun dah ada dua confirmation. Satu bila top market akan reverse, satu lagi ekstrim. Ekstrim ni just signal, bermaksud confirm akan berubah. Kan? Right? So bila punya extreme sell, bila extreme sell daripada kenaikan ni, ya kalau kita buy di bawah ni dah boleh TP Okay. Alright, contoh ke apa? 1, 2, 3, 4, keempat lah. Okay. Okay, kat bawah ni ada extreme. So bila market sell, ni sell, extreme dia akan jadi buy. Yang atas bersama, okay, buy, extreme dia akan jadi sell. Alright. Ni pun berlaku extreme lagi. So extreme ni kita banyak kita dapat detect lah, dan banyak dapat kesan dalam kita punya trading setiap hari kita. Okay. Right, boleh? Nampak kan? Ni contoh-contoh dia. Bila MA keluar daripada Bollinger Band. Alright, itu contoh. Okay, ni pun contoh. Alright. So kita pergi elemen yang kedua. Selepas ekstrim apa? TP wajib. Okay. So apa maksud TP wajib? Apa petanda dia? Apa maksud dia? Dia ada dua. Satu tanda TP wajib, satu lagi maksud TP wajib. Okay. So TP wajib adalah apabila candlestick menyentuh MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Dia ada tiga atau MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Alright. Yang mana yang terlebih dahulu? Okey, bermaksud selepas berlakunya ekstrim, okey, setelah ekstrim, kalau macam Fahmi dia akan full margin. Dia akan layer kan. Sebenarnya untuk SOP boleh bukan kata tak boleh full margin atau layer kalau kita dah biasa kan. Kita dah main BMA di dalam setahun 2 tahun, so kita tahu okey bila ekstrim dia akan patah balik. So boleh nak full margin, tapi kita just scalping saja. Apa maksud scalping? Scalping maksud kita entry, biru je kita close. Kita tak boleh nak hold. Kan? Dan kalau kita nak set TP pun boleh. Kita set kita punya TP wajib kita di, alright, kita tengok sama ada MA5 10 low, MA5 ataupun MA10 low ataupun mid BB. Yang mana dia jumpa dulu. Macam ni hijau ni mid BB kan? Kalau dalam case ni, dia jumpa MA5, MA10 low dahulu sebelum jumpa mid BB kan? Daripada atas. Okay, saya tunjuk Alright. Okay. Contoh. Candlestick. Dia jadi tak lawa lah candlestick. Jadi gayung lah. Okay. Candlestick. Lepas tu ini adalah alright. Extreme. Boleh band tu top, mid dengan low. Okay. So dalam Bollinger Band tu, dia kan ada garisan. MA5 10, MA5 dan MA10 high. Okay. MA5 dan MA10 low. Lagi satu-satu dah pula. Okay. MA5, MA10 low. Saya lukis ni sebab apa nak bagi korang faham. Okay. Ini yang teknik saya mengajar. Alright. So bila berlakunya ekstrim kat sini, apa yang kita buat adalah sell. Kan? Kita layer sell. Ataupun single entry pun boleh lah. Kan? Terpulang lah. Sell. Okay. Bila sell kat sini, market akan reverse. Betul? Dia akan turun. Okay. So TP kita adalah, kita tengok mana yang candlestick touch ataupun mana yang berada di sebelah atas. Kalau dalam kes ni, MA5 dan MA10 berada di atas mid BB kan. So dia akan touch yang mana-mana dahulu. So kat sini kita dah boleh TP. Boleh TP Okay. Dalam kes kedua, dalam kes lain, alright, top, mid dan low. Okay, garisan MA5 10 boleh di bawah macam ni. Sebab dia MA5 10 kan dia bergerak. Okay. So berlakunya ekstrim di sebelah atas. Kan? Alright, berlakunya ekstrim sebelah atas. So apa yang kita buat adalah kita sell di candlestick. Okay, kat sini kita layer sell kan, ekstrim. Dan price akan touch yang mana dulu? Dalam kes ni dia touch mid BB dulu kan. Ini mid BB kan. So dia touch mid BB, inilah TP kita. Alright. Sebab tu saya kata atau. MA5 10 low sebab dia berada di atas BB dalam kes ni. MA5 dan MA10 berada di atas kan. Betul tak? Ni mid BB kan.
Okay. So dia akan jumpa yang atas dulu lah. Baru dia jumpa yang bawah. Sebab dia daripada atas. Daripada atas kan. So dia jumpa yang mana yang atas dulu. So kalau jumpa atas dulu, tak sampai mid BB, dia jumpa mid 5, 10 dulu. Kat situ kita dah TP. Okay. Tetapi kalau mid 5, 10 berada di bawah mid BB, dia akan jumpa mid BB dulu. So mid BB pun kita dah TP. Itulah TP wajib. Okay. Faham tak? Yang mana dia jumpa dulu? Mid 5 ataupun mid 10 ataupun mid BB. Alright? Dia jumpa tu je. Kita terus TP dia. Kita jangan hold. Jangan sekali-sekali kita hold. Sebab apa kita ambil time ekstrim adalah untuk scalping saja. Kalau kita hold, boleh pedah lah. Kan? Sebab market akan reverse bila-bila masa. Sebab itu belum ada confirmation untuk market sell. Belum ada confirmation. Confirmation ni ialah nanti kita tengok. Kita pergi kepada elemen seterusnya. Right? So ekstrim ialah just signal awal. Dia beritahu market nak ubah arah. Kalau kita nak masuk, kita boleh masuk. Kita boleh layer sell. Tapi jumpa je mid BB ataupun yang mid 5-10 low, kita dah TP. Alright, jangan simpan Boleh? Fahami boleh Mi Jangan simpan Mi. Simpan merana Mi. Okey? Yang mana terlebih dahulu Yang jumpa terlebih dahulu, itulah kita punya TP. Alright, boleh Okey. So seterusnya, alamak, saya tinggal benda ni. Alright, seterusnya MHV. Okey, kita dah pergi ekstrim, kita dah pergi TP wajib dan last pada malam ni kita pergi MHV. Apa itu MHV? Apa itu MHV? Kan? M tu apa, H tu apa, V tu apa. Okey. MHV adalah singkatan untuk market hilang volume. Apa maksud market hilang volume? Market hilang volume bermaksud kekuatan untuk meneruskan perjalanan tu dah habis. Dia sudah tak ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey. Siapa tu? Ada nak tanya soalan ke? Tanda soal. Siapa tu? Siapakah yang bertanda soal itu? Dan tanya soalan Dapat kononkan mic. Alright. So bila MHV wujud, bermaksud market tu sudah hilang kekuatan untuk meneruskan perjalanan dia. Okey. Contoh daripada bawah. Dia tengah buat kenaikan uptrend. So bila berlaku MHV, bermaksud kekuatan untuk uptrend tu dah tamat dan dia akan buat mungkin pergerakan baru downtrend, siapa tahu, ataupun mungkin dia buat retracement dahulu, maknanya pergerakan momentum kekuatan ke atas tu dah tak ada, dia buat retracement tu dan dia meneruskan perjalanan ke atas, boleh jadi, ataupun dia memang dia kekuatan dia dah habis dan dia nak pergi sell pun boleh jadi. So MHV ni ialah petanda awal menunjukkan kekuatan market meneruskan perjalanan tu dah habis. Dah kiong orang kata kan. Okey, selagi tak ada MHV, selagi itulah market meneruskan perjalanan dia. Dia masih lagi ada kekuatan. So bila MHV berlaku, maksud dia dah tak ada kekuatan dah untuk naik. Contoh dah tengah naik lah dengan pendakian. So dia tak ada kekuatan untuk meneruskan pendakian dia. Okey? Dia faham tak? Alright? Okey? Kan? Market tengah naik kan? Naik. Candlestick kita. Okey, naik candlestick. So sampai satu tahap, dia dah kekuatan naik tu dah tak ada. Dia akan candlestick dia akan main di bahagian bawah. Okey, kalau ni top BB, ini BB dan low BB. Alright, dia akan menghala ke tengah. Okay, dia akan cuba cross low, dia akan cuba cross mid, dia akan cuba ke low lah. Dan dia akan cuba ke low. Tapi sebelum pergi low, dia akan cuba cross rintangan dulu kan. So maksud ini yang kita panggil MHV. Ini kita panggil MHV. Maksud kekuatan tu, kalau sebelum tu dia kekuatan tu masih lagi ada kan. Tetapi MHV ni kekuatan tu dah tamat. Maksud gerakan dia tu dah ke dalam kan. Macam tak? Dia dah kekuatan tu dah tak ada lah. Kalau macam ni ada kekuatan lagi kan. Kalau macam ni dah tak ada kekuatan lah. Boleh? Dia dah tengok merengkuk ke bawah. Okey? Mi jangan faham lain Mi faham lain ni. Ini tengah mencanak ke atas. Ini dah tak kuat. Dah tak kuat. Okey?
So itulah yang dipanggil sebagai MHV. MHV ialah kalau ekstrim tadi satu tunjuk awal, MHV ni dia boleh jadi sebatang candle. Dia boleh jadi sebatang je candle kan. So daripada atas candle bear terus ke bawah. Ni mid BB dia terus ke bawah dan terus cross. So maksud sebatang candle. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi berbatang-batang candle. Kan? Ni candle momentum. Sampai sini dia dah buat penurunan, bermaksud dia ada candle kecil. Kan? Candle kecil. Kan? Candle kecil. Dia boleh jadi 4-5 batang candle pun boleh. Ataupun sebatang candle pun boleh. Kan? Tetapi pergerakan dia menghala ke mid BB. Alright? Faham? So MHV ialah market hilang volume, market hilang kekuatan untuk meneruskan perjalanan dan dia menghala ke tengah Bollinger Band, mid BB. Okay? Boleh faham so kita dah cover untuk extreme, kita dah cover untuk TP wajib, kita dah cover untuk MHV. Kan? So tiga-tiga elemen ni adalah elemen yang penting lah. Okay, tengok contoh. Okay, saya cakap tadi dia menghala ke tengah. Kan? Kalau ini kekuatan untuk naik tu adalah kan? Nanti momentum itu sampai sini. Tak ada kekuatan lah. So dia akan cuba ke tengah. Dia melemah lah. Pergerakan tu dah melemah. Alright, dia menghala ke low tu tapi dia perlu lepasi dulu mid BB ni. So dia menghala ke mid BB. So pergerakan dia dah lemah lah. Okay. Apabila candlestick tak berjaya untuk tembus luar BB dan patah balik ke tengah mid BB. Alright. Market tengah dalam trend dan MHV untuk ubah arah market. Alright. Kalau tadi ekstrim dia bagi tahu signal awal, ting, dia bagi tahu kita, dia alertkan kita. MHV ni lah susulan daripada ekstrim tu. Alright, berlaku pula kelemahan untuk meneruskan perjalanan. Okay. So kita dah ada confirmation kedua untuk market ubah arah. Faham tak? Confirmation pertama, alert pertama adalah ekstrim. Okay, daripada bawah naik atas, berlakunya ekstrim ke atas, itu menunjukkan petanda pertama ataupun signal awal. Okay, signal awal market akan ubah arah. Okay, so yang kedua kita ada MHV. Okay, MHV bermaksud kekuatan untuk naik tu dah tak ada. So MHV lah signal ataupun petanda kedua market akan ubah arah. Okay, dia ada sequence dia. Alright, lepas ekstrim TP wajib tu kita nak ambil entry untuk di ekstrim dan kita TP dia TP wajib je kan. Tapi dia tak menunjukkan signal apa-apa untuk market ubah arah pun. Kan, yang sebagai signal adalah ekstrim. So yang ekstrim signal pertama, yang signal kedua adalah MHV. Okay, so MHV adalah signal kedua untuk market ubah arah. Okay, you faham alright. Ada lagi tak contoh MHV Okay, ada lagi contoh. Nampak? Bila pergerakan ke bawah, okay, kat sini berlaku MHV, dia cuba ke atas. Alright, so sebelum dia ke atas, kalau bawah ni cucuk low BB, of course dia tak ada kekuatan, dia tak ada cucuk low BB lagi lah. Dia cuba ke atas lah pula. Kan? Dia cuba melepas mid BB je lah. Alright, so ini kita panggil MHV. Berbatang candle ni berbatang-batang kan. Kat 5-6 batang. Okay. Ini kan kekuatan tu dah tak ada. Okay, ini adalah diagram dia untuk nak mudah faham. Alright, yang pertama ni ekstrim. Moving average keluar daripada top BB, ekstrim. Okay. Bila ekstrim dia patah balik, dia mengharap menyentuh mid BB ataupun MA510 dulu, kita dah TP wajib. Selepas itu berlakunya MHV. Ini kalau MHV, candle dah tak ada kekuatan lagi. Alright. Kalau kekuatan tu masih ada, ekstrim bermaksud TP wajib dan masih lagi momentum ke atas kan. Okay, kat sini dia tak berjaya untuk ke top BB dah. Alright, so dia akan merengkuk ke bawah. Pergerakan dia menghala ke mid BB. Alright. Okay, ini contoh yang kedua. Berlakunya ekstrim, TP wajib, MHV dia cuba lagi sekali untuk ni tapi tak berjaya. Tak berjaya. Okay. Okay, ni pun ketiga. Alright, ekstrim, TP wajib. Okay, dia berjaya melepasi harga ekstrim tadi.
tetapi dia pun tak berjaya untuk membuat momentum ke atas. Kalau ni dia sama kan dah. Kalau ni MHP lagi rendah daripada ekstrim. Kalau ni seakan sama lah. Tetapi tak berjaya untuk, memang tak berjaya untuk lepas stop BB pun. Alright, yang ni pun tak berjaya untuk lepas stop BB. Cumanya dia lagi atas daripada price semasa ekstrim ni. Okay, kalau case macam ni ekstrim, kalau kita masuk entry, TP wajib tapi kita masih lagi tak TP kan. So MHP ni dia akan meng-float ataupun meng-MC kat account kita. Macam ni pun sama. Okay, ekstrim kita dah masuk, dah layer. Sampai bawah TP wajib, kita tak TP, konon-konon nak hold, tetapi dia buat MHP ke atas. Pergerakan kekuatan momentum buy memang tak ada, tapi dia retracement MHP ni menyebabkan kita MC kat sini. Kan? Lepas tu orang bila MC, salahkan kita pula kan. Kenapa MC? Dekat ekstrim dia kan arah nak berubah. Dia tak faham kat sini. Okay? Ini pun sama. TP wajib, MHP, ini MHP dalam banyak candlestick. Kan? Dia naik turun macam tadi lah. Kan? Dia boleh jadi sebatang, dia boleh jadi berbatang-batang. Okay? MHP biasanya berlaku selepas ekstrim dan TP wajib. Alright, selepas ekstrim ada TP wajib kan? Lepas TP wajib ni lah berlakunya ekstrim. Okay, dia naik atas dan dia akan turun balik. Alright. Okay, so kita dah cover. Next kita pergi Candarah. Candarah saya akan sentuh malam besok. Alright. So kita dah tahu, saya ulang balik, dalam BMA ni kita ada dua. Yang pertama sekali kita ada Bollinger Band. Alright. Ada 3.